sejahtera. Kami dari kumpulan 4 akan membuat pembentangan slide bertentangan slide kesedaran ataupun seperti kempen kesedaran mengenai tajuk iaitu penyebaran berita palsu COVID-19 dalam kalangan masyarakat melalui media sosial. Berita palsu adalah sejenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau olok-olok secara sengaja melalui media sama ada akhbar tradisional, media penyiaran maupun media sosial melalui dalam talian. Berita palsu juga disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata ramai untuk mengaitkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan atau politik sendiri. Contoh berita palsu. Untuk yang berita yang pertama ni ialah orang yang memberi berita palsu, dia selalu menyamarkan diri sebagai organisasi rasmi. Untuk yang contoh yang bagi ini ialah orang itu menyamarkan diri sebagai UNICEF, iaitu organisasi rasmi yang untuk kesihatan. Untuk yang berdasarkan yang mesej ini, WhatsApp ni, dia menunjukkan bahawa jam virus tidak berterbangan di udara. Ini menunjukkan bahawa virus COVID ni tidak membahayakan. So disebabkan berita palsu itu, orang menganggapkan berita tersebut adalah benar. Saya Kira Syafria akan membentangkan tentang punca-punca penyebaran berita palsu. Yang pertama adalah tahap literasi media dan informasi yang masih rendah dalam kalangan rakyat Malaysia merupakan antara punca penyebaran berita palsu yang semakin berleluasa berkenaan COVID-19. Di Malaysia, banyak orang menggunakan media sosial tidak mengira usia yang kecil hinggalah yang tua. Malangnya, kesedaran terhadap etika penggunaannya masih rendah. Punca kedua adalah sikap berlumba-lumba atau sentiasa mahu menjadi orang pertama menyebarkan berita sensasi tanpa peduli untuk menyemak dahulu kesahihan fakta menjadi antara puncak penyebaran maklumat. Itu sahaja dari saya, terima kasih. Yang pertama sekali, akibat daripada penyebaran berita palsu adalah kepercayaan golongan rakyat terhadap berita akan tercecas daripada penyebaran berita palsu. Yang kedua adalah daripada berita palsu tersebut, rakyat akan menyoal kerajaan tentang berita yang telah mereka perolehi, iaitu berita palsu. Mereka akan mempercayai bahawanya berita palsu tersebut adalah benar, maka mereka akan menyoal kerajaan. Terakhir adalah tidak pasti perbandingan antara berita palsu dan berita yang benar. Mereka akan berasa kepanikan semasa membandingkan yang mana berita yang palsu dan yang mana yang benar. Perbandingan mereka akan terjejas daripada berita palsu, penyebaran berita palsu tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adam Daniel. Saya akan membentangkan 3 langkah mudah untuk membendung berita palsu. Langkah yang pertama ialah kita tidak seharusnya berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Sebagai contohnya, kita jangan menyebarkan berita tanpa kita memastikan berita itu betul atau tidak. Langkah yang kedua ialah kita seharusnya bertanggungjawab terhadap apa jua berita yang disebarkan. Sebagai contoh, sekiranya berita itu palsu, kita sebagai orang yang menyebarkan berita itu seharusnya bertanggungjawab dan mengakui kesalahan. Jadi sesungguhnya penyebaran maklumat dan berita melalui media sosial mampu sampai ke pengetahuan orang ramai dalam sekelip mata tanpa mengenal sempadan serta kesasihan. Justeru, setiap individu harus sedar bahawa penyebaran maklumat palsu dalam media sosial mampu menimbulkan pelbagai kesan negatif, khususnya melibatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus dapat etika dan menjaga keharmonian antara satu sama lain dan membentukkan rakyat kita sebagai rakyat yang makmur. Itulah daripada kita, kumpulan 4 pada hari ini. Terima kasih untuk masa anda.